Assalamualaikum. Surah Al-Mulk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Daripada surah Tabah, surah Al-Mulk sampai ke surah Jin, maksud daripada surah-surah ini adalah penafian syirik nisbah kepada berkat. Penafian syirik berkat, bahkan mensabitkan Allah Ta'ala yang Maha Esa miliknya barakah. Nabi SAW bersabda, Al-barakatu minallah. Berkat itu datang daripada Allah. Di mana Allah sebut ada berkat, maka adalah berkat. Di mana Allah Ta'ala tidak sebut keberkatan, maka kita tak boleh mengatakan perkara itu ada berkat dengan secara bohong. Sebab berkat datang daripada Allah. Kita boleh meminta kepada Allah keberkatan. Kita tak boleh bubuh sifat yang ada pada Allah kepada yang lain. Jadi apabila Nabi kita SAW telah bersabda, Al-barakatu minallah, berkat itu daripada Allah, maka tidak boleh kita kata ada pada yang lain. Jadi dengan makna sama. Allah ada berkat, dia ni pun ada berkat. Jadi mana satu Tuhan. Oleh kerana itulah syirik fil barakah ni boleh jadi berleluasa dalam masyarakat yang jahil wahyu. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 6 kali dengan maksud yang berbeza nisbah pada berkat. Yang ada berkat seperti Al-Quran. Bacaan Al-Quran ada berkat. Dengar Al-Quran ada berkat. Siapa-siapa yang membaca, mendengar, mentadabbur, semua itu ada berkat. Ibadat seseorang yang dia buat kepada Allah ada keberkatan. Dia berzikir, dia dapat berkat. Dia fikir akhirat, fikir dia ada keberkatan. Kerana semua perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala nisbah kepada ibadat, semua dalam ibadat itu ada keberkatan. Dan kita minta kepada perkara-perkara duniawi supaya Allah bagi keberkatan. Makan, kita minta Allah bagi keberkatan. Perkahwinan, minta Allah bagi keberkatan. Sebab tu bila perkahwinan, akad nikah berlaku, kita minta apa? Kita minta berkat. Supaya Allah bagi berkat pada dua orang tu. Supaya jodohnya dikekalkan. Jadi minta berkat kepada Allah.
Jangan bubuh berkat kepada lain. Itu satu perkara yang sangat mudah untuk difahami. Tapi kalau orang tu jahil, dia tak boleh bezakan. Semua orang tu ada berkat. Jadi apa yang perlu kita fahami, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mengetahui Nabi ada berkat. Maka apa-apa yang ada pada badan Nabi mereka ambil untuk keberkatan. Salah seorang sahabat, apabila dia dapat rambut Nabi, maka dia wasiatkan supaya ditanamkan rambut Nabi bersama dengan jenazahnya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ingin kepada keberkatan, tapi mereka cari keberkatan daripada sumber yang sebenar. Dalam masjid ada keberkatan. Kita duduk dalam masjid, duduk saja-saja, iktikaf, Allah bagi pahala. Allah Ta'ala bagi pahala. Kerana dia adalah rumah ibadat. Dalam surah Tabah, kita akan baca mengenai beberapa dalil akli mensabitkan Allah Ta'ala Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang tidak menyerupai makhluk. Termasuk sifat yang memiliki berkat. Sebab itulah lafaz tabaraka tidak akan digunakan kepada sesiapa pun selain pada Allah. Tabaraka apabila kita terjemah maha berkat. Kerana apa? Daripadanya lah keberkatan. Cuma pada yang lain Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Allah sebut Nabi ada berkat, Allah sebut tanah haram ada berkat. Jadi apabila Allah sebut memang ada. Kita sabitkan perkara itu kerana benar tu benar. Perkara itu ada semua. Dan kita akan usaha mencari dan memperolehinya. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala keberkatan dalam semua kehidupan kita. Jadi dalam surah Al-Mulk, dalil dipenuhi dengan dalil tentang mensabitkan berkat. Dan dalam surah ini juga tentang akhirat. Dan dalam surah ini juga tentang risalah. Iaitu manusia yang dihumban dalam neraka kerana mereka itu cuai dalam dua kelebihan. Kelebihan mendengar wahyu dan kelebihan memahami wahyu. Dia cuai dalam dua tu, dia dihumban dalam neraka. Allah Ta'ala bongkar keadaan mereka di akhirat nanti, bahawasanya mereka semua menyesal. Menyesal kerana tak guna kebolehan dengar dan kebolehan berfikir tentang wahyu-wahyu yang Allah turunkan semasa di dunia lah menyebabkan mereka semua dibuang dalam neraka. Seandainya mereka ada dengar wahyu-wahyu ini dan ada fahami, ada fikir dan memahaminya, nescaya mereka tak akan jadi penghuni neraka. Jadi penghuni neraka kerana tak ada hubungan dengan wahyu, tak dengar dan tak faham. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian kita akan baca selepas pada itu surah Qalam. Surah Qalam, di antara makna yang kita akan baca adalah mengenai kelebihan risalah, kerusulan. Iaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul SAW. Allah Ta'ala jadikan wahyu ini berbentuk tulisan. Yang boleh disimpan, yang boleh dijaga, yang boleh dipelajari dengan mudah oleh semua hambanya. Qalam ni satu kelebihan, kita semua boleh belajar. Kalaulah kata tidak ada tulisan dengan hafal semata-mata, maka ramai orang tak boleh belajar Quran. Kerana selama mana dia tak boleh hafal, dia tak ingat, maka Quran tidak akan ada pada dirinya. Jadi dengan kemudahan tulisanlah Quran kalamullah ini dapat dipermudahkan kepada semua manusia. Dalam surah Qalam, Allah Ta'ala beritahu tentang akidah tak boleh bertolak ansur dengan mana-mana golongan yang ingkar tauhid, yang ingkar berkat khusus hanya kepada Allah. Tak boleh bertolak ansur. Dan apa saja perkara bersangkut dengan keagamaan, kita tak boleh bertolak ansur. Dunia ni makna sementara, kita kena jaga sungguh-sungguh syariat, kita kena usaha supaya kita diredai oleh Allah. Kerana agama yang suci tak boleh dicampur adukkan dengan yang kotor. Jika campur saja, suci itulah telah jadi kotor. Seperti susu, dia satu baldi.
Tapi kalau kita masukkan air najis, air kencing, setitik pun dia jadi mutanajis. Walaupun susu nampak banyak lagi, tapi dah masuk najis, air susu telah menjadi mutanajis. Jadi suci ini tak boleh campur. Lebih-lebih lagi syirik yang najis tetap boleh campur dengan kesucian wahyu. Jadi dalam surah Al-Qalam, masyarakat jahil, dia nak supaya kita orang Islam ni campurkan. Dia pujuk orang Islam supaya campurkan budaya mereka, campurkan fahaman mereka dengan fahaman kita semua. Sebab apa dia minta supaya dicampurkan? Kerana mereka tak tahu maksud agama Islam. Allah tak bagi faham pada mereka. Dan kita, apabila Allah bagi faham, kita tak boleh ikutlah. Masyarakat Mekah dulu minta daripada Nabi setahun ibadat kepada Allah yang Maha Esa. 1 tahun lagi campur dengan mereka. Sebab mereka tak faham. Nak bagi bersatu dengan cara campur adukkan agama ini sudah berlaku zaman Nabi lagi, dan Allah turun surah Qalam nak beritahu tak boleh. Tak boleh ada campur aduk. Kemudian kita akan baca selepas pada itu surah Haqqah. Dalam tu kebanyakan takhwif daripada Allah Ta'ala. Apabila manusia bermudah-mudah dalam perkara agama, memang tunggu hukuman daripada Allah. Selepas pada surah Haqqah, kita akan baca surah Ma'arij. Surah Ma'arij dalam tu kebanyakannya zajrun. Teguran demi teguran Allah Ta'ala adakan dalam tu. Selepas pada surah Ma'arij, kita akan baca surah Nuh wal Qalami. Surah Nuh. Inna arsalna Nuhan. Sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh. Dan cerita dalam tu tentang Nabi Nuh AS berusaha untuk menegakkan tauhid dalam tempoh yang lama. Dan dia sebagai dalil naqli daripada Nabi Nuh yang berjuang untuk membasmikan akidah syirik dan menegakkan akidah tauhid. Dan selepas pada itu kita akan baca surah Jin. Surah Jin juga kita akan baca mengenai golongan jin sebagai dalil naqli bahawa golongan jin juga boleh memahami dan menerima tauhid. Golongan jin juga memahami bahayanya syirik. Dan golongan jin juga berusaha memperdengarkan wahyu-wahyu ini kepada golongan mereka. Dan memberi peringatan, kalau tak ikut wahyu, maka mereka akan diazab oleh Allah. Jadi kesemua surah-surah ini kita akan baca, tajuk yang lebih kurang sama, iaitu penafian syirik barakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah Ta'ala, di tangannya kerajaan segala-gala. Kerajaan dunia, kerajaan akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala yang telah menciptakan mati. Mati juga makhluk ciptaan Allah. Wal hayata, dan Allah juga telah menciptakan hidup. Hidup juga makhluk. Mati dan hidup ini diciptakan untuk apa? Liyabluwakum, untuk uji kamu. Supaya dia dapat menguji manusia. Untuk dapat apa daripada ujian? Untuk dapat yang terbaik di kalangan manusia, supaya dapat diletakkan di syurga. Manakala yang tak baik akan dibuang sebagai sampah dalam api neraka untuk dibakar. Jadi liyabluwakum, untuk dia uji kamu, ayyukum, siapa di kalangan kamu ahsanu amalan, yang memiliki amalan paling baik. Ahsanu mana paling? Elok di segi amalan. Jadi amalan paling elok yang ada padanya 2 sifat. Satunya menepati sunnah baginda Nabi. Yang keduanya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Amalan tu dikira terbaik. Semoga Allah bagi taufik kepada kita. Wa huwal aziz, dan dia Allah Ta'ala maha perkasa, boleh menghukum sesiapa yang derhaka. Dia tak peduli. Al-Ghafur, maha mengampuni mana-mana hamba yang tersasul ataupun tersasar daripada jalan benar. Apabila dia kembali bertaubat, Allah sedia menerima taubatnya. Kemudian Allah jelaskan pula secara lebih terperinci, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqah. Tuhan yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis.
Mana 7 petala langit itu berlapis-lapis. Jadi maklumat ni dia sampaikan kepada kita, jadi kita pun maklum. Kita tak nampak tengok. Dia kata, diciptakan 7 lapis. Satu jarak pada satu jarak langit, 500 tahun perjalanan. Yang kamu dapat tengok, langit dunia. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Kamu tak dapat tengok pada ciptaan Tuhan Ar-Rahman min tafawutin. Sebarang perselisihan yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang, yang tidak menepati ukuran. Sebesar-besar langit, kamu tengok, semua berada di atas keadaan yang kukuh. Farji'il basara, ulangilah pandangan mata kamu untuk tengok. Hal tara min futurin, adakah kamu dapat tengok sebarang kecacatan, sebarang keretakan, sebarang kekurangan? Summarji'il basara, kemudian ulangi tengok. Karratain, berkali-kali. Nescaya akhirnya yang qalib ilaikal basaru khasyi'ah. Akhirnya kembali pandangan matamu dengan keadaan kecewa. Kerana apa? Kerana tak nampak satu pun keretakan, kecacatan di langit Tuhan yang luas itu. Wa huwa hasirun, oleh kerana berkali-kali tengok, lalu berkeadaan letih lesu kerana tak jumpa apa pun kelemahan dan kecacatan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami telah hiasi langit dunia. Langit yang mana penduduk dunia nampak. Langit sekadar orang dunia nampak. Kami jadikan masabih, lampu-lampu. Lampu-lampu ni terdiri daripada yang bercahaya. Waja'alnaha, dan kami jadikan lampu-lampu itu, yakni bintang-bintang itu, rujuman lisyayatin, sebagai rejaman kepada golongan syaitan yang cuba mengintip rahsia langit. Wa'atadna lahum, dan kami telah sediakan kepada syaitan-syaitan itu azab as-sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang bintang ni, dia ada 3 saja. Satu, dia perhiasan langit. Maknanya kalaulah tidak ada bintang, langit sana gelap gelita. Tidak ada satu keindahan pun. Tapi apabila adanya bintang, dia seumpama lampu yang menerangi langit yang gelap hingga menyebabkan suasana dan keadaan menjadi lebih indah. Dan juga bintang-bintang ini Allah jadikan sebagai rejaman bagi syaitan. Sebagian ulama tafsir tulis, bukan bintang itu sendiri sebagai rejaman. Daripadanya akan jadi bahan untuk direjamnya syaitan yang cuba bergayut bagi mendengar perbualan malaikat di langit. Yang ketiga, bintang-bintang ini sebagai pedoman bagi perjalanan manusia di daratan maupun di lautan. Maknanya gelap malam, melalui perantaraan bintanglah mereka guna sebagai pedoman, seumpama kompas. Jadi inilah 3 perkara tentang bintang. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai takhfif ukhrawi, walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi mereka yang mengingkari tauhid Tuhan. Mengingkari tauhid, bukan mengingkari wujud. Manusia yang ingkar ni, di segi wujud Allah ada, mereka terima. Dan kudrat Allah mereka terima. Tapi yang mereka silap adalah mentauhidkan Allah di segi uluhiyah, di segi ibadat, di segi berdoa, di segi menyeru dan memuja. Jadi walladzina kafaru bi rabbihim, dan orang-orang yang mengingkari pada mentauhidkan Tuhan di dalam seru dan doa, untuk mereka itu azab jahannam, azab neraka jahannam. Bila? Iaitu apabila mati. Wa bi'sal masiru, dan seburuk-buruk kembalian adalah azab neraka jahannam. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian Allah ceritakan kepada kita contoh azab neraka jahannam itu. Azab jahannam itu contohnya macam mana? Yakni idza ulqu fiha, apabila dibuang. Ulqu, satu kalimah ulqu dengan makna campak dan buang. Nak beritahu kepada kita, ahli neraka ni tidak ada sebarang penghormatan. Dia lebih teruk lagi daripada sampah untuk dibakar. Barang tak berguna.
Jadi Allah Ta'ala takbir dengan buang. Idza ulqu fiha, apabila dibuang ke dalam neraka, orang-orang yang ingkar itu, sami'u laha syahiqah. Ahli neraka akan dengar pada neraka itu suatu suara yang mengerikan. Dia akan dengar suara neraka itu sangat mengerikan. Hal keadaan wahiyya tafuru, hal keadaan neraka itu begitu panas dan mendidih. Lantaran panas begitu teruk, dia mendidih. Dapat didengari dengan satu suara didih api neraka yang mengerikan. Dan neraka juga takadu tamayyazu. Hampir-hampir neraka itu sendiri pecah. Berkecai. Hampir-hampir. Kenapa? Minal ghaidhi, kerana marahnya neraka lantaran panasnya setiap orang apabila dibuang dalamnya. Maknanya ahli neraka masuk dalam tu menjadi neraka lebih panas. Seumpama dia begitu marah sehingga hampir pecah neraka itu. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dibuang dalam neraka satu kumpulan manusia yang akan dihumban dalam neraka, terlebih dahulu sa'alahum, akan menanya mereka-mereka ini, khazanatuha, malaikat yang menjaga neraka. Jadi kita tahu dalam ayat sebelum, malaikat yang menjaga neraka ni hati keras terhadap ahli neraka. Dan tindakan juga keras. Ghiladun syidadun. Ghilad mana keras hati, syidad keras tindak tanduknya. Jadi khazanah itu, khazanah maknanya nama-nama kumpulan malaikat yang menjaga neraka. Jamak pada khazin. Khazin maknanya yang menjaga neraka. Jamak dia khazanah. Jadi penjaga-penjaga neraka akan tanya mereka itu, mereka yang dibuang dalam neraka. Dia tanya, alam ya'tikum nadhir, tak datangkah kepada kamu Nabi yang memberi peringatan tentang neraka ni sehingga kamu masuk neraka? Maknanya tak masuk akal seseorang yang diberi peringatan oleh Nabi tentang neraka tiba-tiba masuk neraka juga. Jadi tidak akan datangkah kepada kamu nadhir, Nabi yang memberi peringatan tentang neraka yang bahaya ni? Qalu, kata mereka yang dibuang dalam neraka, bala, bahkan datang. Qad ja'ana nadhirun. Sesungguhnya telah datang sungguh kepada kami Nabi yang memberi peringatan itu, yang sebut tentang neraka itu. Dan nama neraka tu kami tahu. Mana Nabi kami tahu, agama kami tahu, neraka pun kami tahu. Cuma fakadzabna, kami membohonginya. Tidak mempercayainya, meraguinya. Wa qulna, kami berkata semasa dunia dahulu, ma nazzalallahu min syai'in. Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa wahyu pun untuk supaya disampaikan kepada hamba, untuk supaya diberi peringatan. Dan kami telah menuduh, in antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kamu, dituduh pada Nabi, kecuali dalam kesesatan yang besar. Maknanya Nabi datang kepada mereka, wahyu turun kepada mereka, tapi mereka sombong, mereka menolaknya. Mereka menuduhnya dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tuduhan tu bukan makna mereka tak tahu, tuduhan kerana kesombongan. Sombong ni satu penyakit, kita kena fahami. Contoh orang duduk dalam giliran. Nah, giliran ni, orang pertama, depan, kemudian belakang semua. Jadi potong queue tak boleh. Semua orang tahu potong queue tak boleh, salah. Lebih-lebih lagi orang duduk depan orang tua. Tiba-tiba dia pergi potong. Kenapa dia pergi potong? Kerana tak tahu ke tak? Sombong. Jadi mendustakan, menolak ni kerana kesombongan, kerana kedegilan, ataupun kerana kedengkian. Dan biasa juga kerana kejahilan. Menolak kerana tak tahu. Yang kelima, menolak kerana ingin lawan. Semua ni lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi 5 penyakit yang berlaku ni bukan kerana tak tahu. Kerana kadang-kadang kerana ingin melawan semata-mata. Ingin syiqaq, ingin melawan. Lalu dengan keadaan menyesal, mereka ahli neraka berkata apa dalam ayat yang ke-10? Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u. Alangkah bertuahnya kalau kami dulu semasa di dunia, nasma'u. Kami guna telinga kami untuk dengar wahyu.
Au na'qilu, ataupun kami guna akal kami untuk faham wahyu. Kalau ada dengar, ada faham, ma kunna fi ashabis sa'ir, saya kami tidak akan tergolong daripada ahli neraka sa'ir. Maknanya tak guna kebolehan dengar, tak guna kebolehan akal, jadi ahli neraka. Ayat ni nak beritahu kesedaran mereka pada masa kesedaran tu tak laku lagi pada mereka. Fa'atarafu bidzambihim. Kesimpulannya mereka mengakui dosa mereka itu. Mereka mengakui mereka tak dengar tu. Mereka mengetahui mereka tak cuba fahami itu. Jadi nak beritahu pada kita adilnya Allah. Dalilnya Allah humban manusia dan neraka, Allah buang manusia dan neraka, hal keadaan manusia mengaku dia salah. Bukan Allah tak adil. Allah adil. Manusia saja tidak adil. Allah adil. Jadi di sini Allah nak beritahu kepada kita, pengakuan ahli neraka bahawasanya dia masuk neraka dengan sebab salah dia, bermakna Allah Maha Adil. Allah tak azab manusia tanpa diberitahu maklumat terlebih dahulu. Ayat ini untuk kita yang belajar wahyu. Bermakna kita kena pastikan diri kita ada dengar, ada faham. Orang ada dengar wahyu dan faham, dia tak akan jadi ahli neraka. Itu kesimpulan dia. Jadi apabila ahli neraka beritahu, alangkah bertuahnya dulu semasa dunia kalau kami nasma'u, dengar wahyu-wahyu ini. Au na'qilu, memahaminya. Nescaya apabila ada dua perkara, kami tidak akan menjadi ahli neraka. Lalu mereka membuat pengakuan dosa tak dengar dan tak faham, itulah mereka menjadi ahli neraka. Fasuhqan li ashabi sa'id, maka jauh daripada rahmat, kutukan daripada Allah kepada penghuni yang terpaksa duduk dalam neraka secara kekal. Jadi penyesalan-penyesalan ini untuk mereka tu tak membuah apa-apa hasil pun. Tapi inilah keadaan mereka sampai bila-bila. Menyesal tak habis-habis. Menyesal tak sudah-sudah. Jadi bagi orang baca Al-Quran, memang inilah perkara yang perlu dia sedar. Setelah Allah ceritakan tentang neraka, Allah pula ceritakan tentang yang sebaliknya. Supaya seseorang itu dapat pedoman yang jelas. Ini golongan ni. Pilihlah mana satu. Jadi ayat seterusnya, ayat yang ke-12, tabsyir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya manusia yang ada sifat khasyah kepada Tuhan tanpa melihat. Walaupun mereka tak melihat Tuhan dengan mata, tapi sifat khasyah ada dalam hati. Sifat khasyah ini dia terbentuk dengan dua perkara. Satu, dia kenal Allah yang dia takuti. Dan yang kedua, dia sendiri ada sifat takut itu. Tanpa dua ni tak berlaku khasyah. Maknanya khasyah ni akan datang kepada insan yang kenal Tuhan. Takut dengan tak kenal tu bukan khasyah, takut biasa. Sebab khasyah ni lebih tinggi pada khauf. Sebab khasyah dia lebih tinggi pada khauf. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatih yang kita telah baca, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang ada sifat takut khasyah di kalangan hamba yang ramai-ramai, orang yang alim saja. Orang lain tidak ada. Itu orang yang tahu tentang Allah. Macam mana? Seperti mana yang Allah khabarkan dalam kitabnya. Seperti mana kita semua dah belajar, hampir tamat dah. Itu sifat-sifat Allah. Cuma sekali dengar, dapat maklumat sekadar sekali. Kalau kita dengar dan kita sampaikan kepada orang dan kita tadabbur, kita baca malam hari dalam sembahyang kita, maka khasyah tentang Allah tu Allah akan tambahkan. Dan khasyah inilah yang menjaga, mengawal manusia daripada durhaka. Semoga Allah bagi pada kita semua. Jadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya mereka yang takut serta gerun kerana mereka mengenali Allah tanpa melihat Allah. Lahum maghfiratun, untuk mereka itu keampunan daripada Allah. Makna tutupan dosa dan kesalahan. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Amin. Jadi Allah Ta'ala khabarkan kepada kita supaya kita cuba usaha muraqabah tentang Allah Ta'ala. Wa asirru qawlakum, kamu rahsiakanlah perkataanmu dalam hati. Awijharu bi, atau kamu
jelaskannya dengan terang-terangan, sama saja bagi Allah. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang ada dalam hati dan dalam dadamu. Kamu tak boleh sembunyi. Jadi kena semak dalam hati, kena latih dalam hati kita ni. Allah melihat, Allah mengetahui. Sebenarnya apabila perkara itu meresap masuk dalam diri seorang, dalam hati seorang itu, akan terbinalah tauhid yang sebenar. Ulama tafsir tulis dalam tafsir, asas tauhid yang sebenar akan terbina daripada dua perkara ini, iaitu tentang ilmu Allah, tentang kudrat Allah. Inilah asas tauhid yang sebenar. Allah memperkenalkan kepada kita dengan sifat-sifatnya yang banyak, nama-nama sifatnya yang banyak, dan Allah huraikan. Tapi asas daripada segala sifat itu ilmu dan juga kudrat. Tahu Allah pada kita tentang kita ni dan segala-gala makhluk, dan kudrat Allah Ta'ala terhadap kita dan segala-gala makhluk. Dua ni apabila bertapak dalam hati seorang itu, akan terbinalah asas tauhid yang kuat. Jadi sini Allah beritahu, wa asirru qaulakum. Kamu rahsiakanlah perkataanmu dalam hati, atau kamu zahirkan terang-terangan melalui lidahmu, melalui anggatamu. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi, ala ya'lamu man khalaqa. Adakah tidak mengetahui Allah yang berkuasa mencipta? Allah Ta'ala yang berkuasa mencipta makhluk ni, dia tak tahu ke? Maknanya dia buat sesuatu dengan keadaan dia tak tahu. Adakah begitu? Ala ya'lamu, adakah tidak mengetahui man khalaqa, zat yang ada kuasa mencipta? Apabila dia mencipta, dia tahu ciptaannya. Apabila dia buat hati, dia tahu sifat hati manusia. Apabila dia datangkan masalah, dia tahu cara nak menyelesaikan masalah. Apabila dia buat neraka, dia tahu macam mana nak buang orang yang neraka dalam neraka. Apabila dia buat syurga, dia tahu macam mana nak pilih orang yang layak untuk masuk syurga. Jadi Allah ya'lamu, adakah tak tahu Tuhan yang Maha mencipta? Wa huwal latiful khabir. Dia Maha halus. Ilmunya meliputi perkara yang halus-halus. Al-Khabir, Maha mengetahui ilmunya tentang perkara-perkara yang tersembunyi. Mana yang halus, yang tersembunyi tak boleh tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala itu. Semua ni nak menjelaskan tentang ilmu. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulah. Dialah Tuhan yang telah menjadikan untuk faedah kamu bumi sebagai hamparan yang mudah untuk digunakan. Famshu fi manakibiha, maka bolehlah kamu berjalan. Fi manakibiha ni, di mana-mana jalan. Di segenap rantau. Di mana-mana kawasan. Diberi kebebasan untuk pergi. Sebab diciptakan bumi alam ini untuk faedah manusia. Wa kulu min rizqihi, dan kamu semua boleh makan daripada rezekinya. Apa saja yang baik, yang halal, boleh belaka. Tapi ingat, kamu sedang diuji dan kamu akan dikembalikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala lah kembalian dan kebangkitan. Mana pergilah ke mana-mana dalam dunia, makanlah apa-apa yang Allah sediakan dalam dunia, kamu tetap dikira hamba yang sedang diuji dan akhirnya kamu akan kembali. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi. Aamintum man fis sama, apakah kamu rasa aman Allah Ta'ala yang di langit? Aman daripada apa? Ay yakhsifa bikumul arda. Aman daripada Allah akan membenamkan kamu masuk dalam bumi seperti Qarun. Fa idza hiya tamur. Tiba-tiba bumi apabila nak benamkan manusia bergoyang, bergegar. Lalu jadilah gempa bumi, gegaran yang menyebabkan ranak segala bangunan-bangunan yang telah dibina beratus-ratus tahun. Am amintum man fis sama, apakah kamu rasa selamat Allah Ta'ala di langit ay yursila alaikum hasiba, untuk menimpakan ke atas kamu batu-batu yang diterbangkan oleh anginnya yang kencang. Maknanya Allah Ta'ala datangkan batu dengan cara dia datangkan angin yang kuat. Dengan cara itu batu-batu tadi
akan kena pada manusia. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka ketika itu kamu dapat mengetahui sungguh-sungguh bagaimana bahayanya ancamanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Allah Ta'ala bagi contoh takhwif yang telah berlaku, dan sesungguhnya manusia sebelum telah mendustakan Rasul. Fa kaifa kana nakir. Bagaimanakah akhirnya azabku menimpa mereka. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai dalil lagi, awalam yarau ila tayr. Tidakkah mereka boleh tengok kepada kudrat Allah Ta'ala yang Allah zahirkan, yang Allah terjemahkan kepada burung. Fauqahum, burung di atas kepala mereka. Bebas berterbangan. Bergerak ke mana-mana. Nak naik, nak pusing, nak turun. Safatin, hal keadaan burung itu sentiasa mengembangkan sayapnya. Wa yaqbid, dan kadang-kadang mengucupkan sayapnya. Dan apabila berada di atas, sayap mesti banyak buka daripada kucuk. Sebab kucuk untuk turun, buka untuk duduk atas. Jadi sayapnya sentiasa kena buka. Supaya apa? Supaya tak jatuh. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, safat dengan isim fa'il, yaqbid dengan jumlah fi'il. Nak beritahu jumlah fi'il dengan makna tajaddud. Dan isim dengan makna istimrar. Subut. Jadi banyak dia buka sayap, kadang-kadang dia kucupkan sayapnya. Kalau dia nak duduk di atas. Karena kucup sayap itu untuk turun. Kalau dia buat keputusan kucup, tutup sayap dia, maka jatuh ke bawah. Jadi kadang-kadang yaqbid, kadang-kadang dia tutupkan sayap. Tapi sepanjang masa di udara, safat, dia buka sayap. Makna banyak burung apabila dia terbang, dia kena buka sayap banyak. Kadang-kadang saja dia kena tutup sayap dia. Untuk ambil haluan, untuk turun, sebagainya. Jadi burung yang berterbangan bebas dengan cara dan gaya itu, yang Allah Ta'ala boleh ceritakan satu persatu cara-cara burung terbang itu, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menghalang dan menyekat burung untuk jatuh kecuali Tuhan Rahman sahaja. Kamu semua dalam dunia ni tak perlu guna tali tongkat untuk sekat, untuk tahan burung daripada jatuh. Tuhan Rahman bagi kemampuan. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kepada setiap perkara maha melihat. Kemudian beralih Allah Ta'ala kepada pujaan-pujaan batil yang dipuja oleh manusia. Ada puja batu kayu, ada puja makhluk yang mati, ada yang puja jin dan juga malaikat, macam-macam. Jadi sini Allah beritahu, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum. Apakah ini pujaan-pujaan merupakan tentera yang akan menolongmu? Yang surukum, yang akan menolongmu, min duni rahman, tanpa Tuhan Rahman. Jadi Allah Ta'ala adakan dalam bahasa sirah bentuk penghinaan. Ini semua yang kamu suruh sebagai perantara ni akan menolong kamu kah? Min duni rahman, tanpa Tuhan Rahman. Tapi inilah yang terjadi. Majoriti manusia dalam dunia ni syirik pada Allah. Ada wakil dan pemujaan. Satu pun tidak diajar daripada Allah, tapi itulah paling ramai. Allah beritahu, inil kafirun, tidaklah golongan yang engkar tauhid itu dengan memuja macam-macam itu illa fi ghurur, kecuali tertipu. Fi ghurur ni makna dalam tipu daya yang teruk. Sebab dia sirah mubalarah. Ghurur dengan mana? Dalam tipu daya yang teruk. Sehingga tak nampak apa yang berlaku itu merugi dan menipunya. Kalau tipu daya biasa-biasa, 2 hari 3 hari dia sedar. Kalau tipu daya teruk, seorang tu berniaga sehingga bankrupt. Dia sedar-sedar, daripada kaya raya jadi bankrupt. Itu tipu daya teruk. Tapi kalaulah dia ditipu 2-3 hari, dia boleh tahu, tak teruk sangat. Hanya luak daripada harta beratus-ratus juta tu, hanya luak 200-300 ringgit, tak apa lagi. Sebab dia tak teruk mana ditipu. Tapi sampai tahap bankrupt, tipu daya teruk. Jadi, tidaklah golongan yang engkar tauhid itu sebenarnya dalam tipu daya yang teruk. Karena dia tak keluar daripada akidah itu sampai mati. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian Allah tanya lagi, amman hadzal ladzi yarzuqukum? Adakah ini semua yang dipuja oleh mereka akan memberi rezeki pada kamu? Im amsaka rizqah, sekiranya Allah Ta'ala yang memberi rezeki itu menahan rezekinya, jadi puak-puak yang kamu seru dia akan bagi rezeki pada kamu, ganti Allah. Dalam tafsir
kebanyakan ulama tulis, mereka semua pun sedar. Apabila Allah tahan rezeki, tak ada siapa yang menjadi wakil ni boleh tarik balik rezeki. Mereka semua sedar. Tapi kenapa mereka masih memujanya? Kerana Allah Ta'ala jadikan mereka tu sesat. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka terus menerus fi utuwin, berada dalam keadaan begitu sombong. Dalam keadaan begitu sombong, membela dan memuja kebatilan syirik. Wa nufur, dan begitu liar dan lari daripada kebenaran tauhid. Untuk mana sombong teruk untuk membela fahaman salahnya, nufur dan begitu liar lari daripada kebenaran tauhid yang akan diajar, yang akan disampaikan kepadanya. Jadi manusia dalam dunia ada dua kumpulan. Ahli tauhid, ahli syirik. Inilah majoritinya dalam dunia. Jadi Allah Ta'ala adakan bandingan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim ahda. Jadi manusia yang syirik ni sepertilah manusia tu berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka, menyembam muka. Kaki duduk atas, muka duduk kat bawah. Orang tauhid pula jalan biasa, kaki di bawah, kepala di atas. Jadi dalam dunia ni manusia jalan dengan muka pun ada, manusia jalan dengan kaki pun ada. Hakikatnya. Jadi golongan yang syirik pada Allah seumpama orang jalan dengan muka. Dan orang mentauhidkan Allah seumpama orang jalan dengan biasa. Dengan kaki. Kerana tauhid adalah fitrah. Sejahtera. Orang sehat. Dan syirik adalah menyalahi fitrah. Orang sakit. Cuma perkara ni perlu difahami. Dia adalah abstrak. Dia tak nampak. Lantaran dunia ni sebagai ujian, orang syirik pun boleh makan. Boleh buat rumah. Boleh hidup seperti biasa-biasa. Tapi hakikatnya mereka dari segi rohaninya sepertilah orang berjalan dengan kepala. Sebab menyalahi fitrah. Fitrah ni maknanya menyalahi kebiasaan. Kebiasaan orang berjalan dua kaki, kaki duduk kat bawah, kepala duduk kat atas. Tapi apabila syirik, terbalik. Bermakna orang syirik ni di dunia lagi, dia sudah hidup dengan keadaan menyalahi fitrahnya sendiri. Duk faham macam-macam, tu sudah rosak teruk. Sebab tu Allah takbir mereka ini, oleh kerana tak suci, Allah jadikan orang syirik ni macam najis. Di segi rohaninya memang najis. Jadi yang najis tak boleh masuk syurga. Kalau selama mana mereka tak disucikan dengan wahyu, dia tak layak masuk syurga. Maka najis perlu dibuang, perlu dibakar. Jadi ayat-ayat begini Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran yang perlu difahami. Perlu difahami perbandingan tauhid dan syirik. Jadi afaman yamshi mukibban, apakah seorang yang berjalan dengan keadaan mukibban ala wajhi, menyembang mukanya dan kaki ke atas, ahda, lebih sampai kepada destinasi, amman yamshi sawiyan, ataupun satu orang lain yang berjalan tegak, bebas seperti biasa, sejahtera, dan berada di atas jalan yang lurus, akan sampai kepada destinasi. Mana satu? Yang ni nak pergi situ juga, nak bagi syurga, tapi jalan dengan muka. Yang ni nak pergi syurga, jalan dengan kaki. Mana sampai? Mana akan sampai? Allah Ta'ala adakan satu bandingan mudah. Qul huwallazi ansha'akum. Beritahu kepada mereka, Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan kamu menjadi manusia. Sebagai kesempurnaan Allah jadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Ketiga-tiga ini sebenarnya adalah kunci untuk kenal Allah. Seandainya manusia ada segala-gala anggota lain, tapi tiga ni tak ada, memang tak ada harga. Memang baik mati daripada hidup. Contohnya, ada 12 kaki, ada 12 tangan, ada semua, tapi telinga tak boleh dengar, mata tak nampak, akal fikiran jadi gila. Maka lebih baik mati daripada hidup. Jadi Allah Ta'ala beritahu, dia menciptakan kamu jadi manusia boleh hidup, dan Allah Ta'ala bekalkan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran untuk kenal Allah. Jadi kalau manusia tak guna kebolehan yang begitu besar yang ada pada badannya untuk kenal Allah, maka manusia akan jadi manusia yang paling teruk,
Jadi sepatutnya boleh difahamilah. Tapi yang berlaku Allah kata qalilan ma tashkurun. Sedikit benar daripada kalangan kamu yang mengenali Allah dan dapat bersyukur kepada Allah. Sebab syukur ni bermula dengan kenal. Tidak ada arti orang tu buat ibadat kononnya syukur, walhal dia syirik. Ibadat orang syirik ni main-main kepada Allah Ta'ala kerana semua tu kosong. Allah tak pandang mana-mana ibadat kalau akidah tentang Allah tak menepati. Jadi bersyukur, oleh kerana itulah kebanyakan mufassir dia terjemahkan bersyukur sini ialah dengan mentauhidkan Allah dan melakukan taat sebagaimana yang Allah syariatkan. Itulah syukur. Semoga Allah bagi faham. Jadi qalilan ma tashkurun, sedikit benar di kalangan kamu yang bersyukur, iaitu yang mentauhidkan Allah, yang mematuhi peraturan Allah seperti mana yang diturunkan. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Beritahu kepada mereka, dialah Allah yang telah menciptakan kamu buat sementara waktu di muka bumi untuk diuji, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah nanti kamu semua akan dikumpulkan kembali sekaligus di padang mahsyar. Jadi apabila perkara-perkara seperti ini dikhabarkan, sepatutnya hamba apabila meyakini ia datang daripada Allah, terima sajalah sebab dia wahyu. Tapi apa yang berlaku, ayat ini ayat tasjil, wa yaquluna mata hadzal wa'd. Mereka bertanya, bila janji hidup manusia ni semula? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam memberitahu berita-berita ini, bila tu berlaku? Qul, jawab pada mereka, innamal ilmu indallah. Bila berlaku, ilmu tentang bila di sisi Allah. Sebab dia tak khabarkan kepada kita bila. Dia khabarkan kepada kita berlaku. Akhirat dia kata ada. Suasana akhiratnya begini. Mati dia kata ada dan suasana matinya begini. Barzakh dia kata ada dan suasana barzakhnya begini. Bila-bila dia tak tahu. Seperti mana kamu tak tahu bila kamu nak mati. Tapi mati hari-hari mati. Bila-bila tak tahu. Kenapa tak diberitahu? Supaya manusia dapat guna kesempatan sebaik-baiknya. Dan tak diberitahu itu adalah ujian. Wa innama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya saya satu orang Nabi dan tugas saya adalah sebagai memberi peringatan sejelas-jelasnya. Jangan ada satu orang pun tak jelas peringatan ini. Mana kalau tak terima pemberitahuan daripada aku ini, kata Nabi, bila-bila saja kau mati, semua perkara yang Allah kabarkan akan kena pada kamu. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan sebagai takhwif ukhrawi, falamma ra'auhu, maka apabila mereka itu yang menanya bila-bila tu melihat sendiri azab, zulfatan, hampir menimpa mereka. Apa akan jadi? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Buruk sungguh muka-muka, muram sungguh muka-muka orang yang mengingkar tauhid. Mana bila berlaku kejadian, mereka berubah tu. Sebelum berlaku kejadian, mereka tak boleh mempercayai. Sebab mempercayai sebelum berlaku iman. Mempercayai selepas berlaku tu biasa. Mempercayai sebelum berlaku, kita hanya percaya apa yang kita dengar daripada wahyu, itu iman. Iman tak ada. Tapi bila berlaku, mereka nampak sendiri. Dan pada masa nampaknya azab, iman, kepercayaan tu tidak dikira iman. Sebab dia bukan lagi iman bil ghaib. Iman bil musyahadah. Iman setelah tengok memang tak laku. Jadi apabila mereka tengok sendiri azab yang dikhabarkan tadi, mana daripada khabar bertukar menjadi realiti, yang daripada berita menjadi hakiki, barulah mereka sedar. Tapi kesedaran tak memberi apa-apa faedah. Kerana hukuman tu memang untuknya. Dia tengok yang dia tak boleh lepaskan dirinya daripada hukuman. Semoga Allah bagi faham. Jadi berbeza dengan orang beriman. Orang beriman tak tengok, tak apa. Allah beritahu, kita yakin. Cuma keyakinan itu datang dengan cara kita kena minta. Kena minta kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, dengar daripadanya dan minta kepadanya, dan dia akan anugerahkan. Jadi orang yang dapat iman ni memang suatu anugerah daripada Tuhan. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita iman. Lalu apabila mereka tengok azab, barulah berubah teruk muka mereka, takut dan sedih. Waqila, dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dia azab yang kamu selalu minta supaya disegerakan. Minta kepada Nabi dengan kata bila-bila. Inilah dia.
Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita cara untuk menghabiskan diri, cara untuk kita sedar dan insaf. Allah kata, "Qul," katalah kepada mereka, "Ara'aitum." Ayat-ayat ni pun ayat-ayat takhwif ukhrawi. "Ara'aitum in ahlakani Allah." Apa pandangan kamu? Cuba fikir. Sekiranya Allah Ta'ala mematikan aku. Allah mematikan aku seperti mana keinginan kamu. Kamu seolahnya macam serabut. Ada Nabi ni, susah belaka. Tu tak boleh, ni tak boleh. Apa yang pernah kita buat, dia kata tak betul. Kita kena turut apa yang dia kata. Jadi seolah Nabi ni serabut, mengganggu. Lalu dia nak mati. Jadi kata kepada mereka, apa pandangan kamu? In ahlakani Allah. Sekiranya Allah mematikan aku. Lalu aku pun matilah. Sebab aku manusia. Wa man ma'iyah. Dan orang-orang yang beriman bersama aku, pakat mati belaka. Au rahimana, ataupun Allah Ta'ala rahmatkan pada kami. Nak tanyanya, faman yujirul kafirina min azabin alim. Maka siapa yang boleh menyelamatkan golongan yang ingkar tauhid itu daripada azab yang pedih apabila masa sudah tiba. Sebab Allah beritahu orang yang ingkar tauhid memang kena azab. Kami ni akan mati, kami akan hidup lagi, itu hak Allah Ta'ala. Sebab mati hidup ni takdirnya. Tapi azab yang Allah Ta'ala beritahu akan ditimpa kepada orang ingkar, maka apabila azab yang menimpa itu datang, siapa yang boleh menyelamatkan? Jadi sini Nabi kita SAW diarahkan untuk beritahu pada mereka bahawasanya mereka inginkan Nabi mati. Kononnya dengan mati Nabi selesai masalah mereka. Mereka tak diganggu lagi. Tak diganggu oleh sahabat-sahabat Nabi semua mati belaka. Dan itu mungkin boleh berlaku. Sebab manusia tidak ada pun yang boleh kekal dalam dunia. Sebab kedatangan manusia di dunia berbentuk sementara belaka. Siapa pergi dulu, pergi dah. Dan tak boleh kembali lagi sampai bila-bila. Yang belum pergi sedang berjalan pergi. Itu tak boleh dinafikan. Cuma dalam dunia ni ada orang taat, ada orang ingkar. Jadi nak tanyanya, faman yujirul kafirin, maka siapa yang boleh melindungi dan menyelamatkan golongan yang ingkar tauhid daripada azab yang pedih. Sebab azab yang pedih mesti berlaku. Tidak hari ini, esok. Tidak esok, akhirnya. Tapi akhirat memang kena. Jadi beritahulah pada mereka supaya mereka fikir. Jangan duk fikir kematian orang. Fikir tentang hukuman dan akibat daripada amalan seseorang itu. Qul, katalah kepada mereka, huwa Rahman. Dialah Tuhan satu-satunya yang bernama Allah, yang bernama Rahman. Amanna bihi. Kami percaya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna. Dan kepadanya lah kami berserah. Fasata'alamun. Maka kamu semua pasti akan mengetahui kelak di akhirat nanti. Man huwa fi dhalalim mubin. Siapa sebenar-benarnya berada dalam kesesatan yang jelas. Kami atau kamu. Kenapa? Karena di dunia ni kami yakin kami benar sebab kami ikut kitab kami. Kamu menyalahi kitab. Cuma kamu tak yakin. Kami sudah yakin kami benar. Jadi nak meyakinkan dengan sebenar-benar yakin, kamu akan dibuang dalam neraka, kami akan diletak dalam syurga. Barulah masa tu berada dalam keadaan yang jelas. Fasata'lamun. Pastilah kamu akan mengetahui dengan jelas man huwa fi dhalalim mubin. Siapa sebenarnya berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Jadi orang duduk dalam neraka itulah dia akan tahu orang sesat tu siapa. Tapi selama mana dia diberi segala kemewahan dalam dunia, dia tak tahu. Sehinggalah dia kembali tengok wahyu. Kalau tak sama dengan wahyu, memang dia sesat. Kalau sama dengan wahyu, memang dia dapat hidayah. Tapi cara ni pun tak faham, cara wahyu tak faham, dia akan tahu dengan cara satu lagi. Ini cara Allah Ta'ala ajar kepada mereka. Jadi kefahaman agama, kalau tak boleh faham dengan cara kebolehan yang Allah bagi kepada kita, pendengaran, penglihatan dengan akal fikiran, maka cara nak bagi faham yang tak memberi arti lagi, kena masukkan mereka dalam neraka. Barulah faham. Tapi faham pada masa tu sia-sia. Semoga Allah lindungi kita semua. Qul ara'aitum, beritahu pada mereka, apakah pandangan kamu? In asbaha ma'ukum ghaurah. Sekira air yang ada yang kamu sentiasa guna sekarang ini surut. Dan kamu guna berbagai-bagai cara dan alat pun air tak akan naik. Allah Ta'ala surutkannya. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang ada kuasa yang dapat mewujudkan, menimbulkan air yang daripada mata air. Bermakna
Air yang kamu sedang minum untuk hidup ni pun Allah Ta'ala sediakan untuk hidup. Allah Ta'ala jadikan air asalnya daripada hujan sana, turun ke bumi dan dia letakkan air itu sesuai untuk kamu ambil balik di permukaan bumi. Ada yang dia takung, ada yang dia serapkan ke dalam tanah untuk diambil balik. Tapi yang berada dalam tanah tu kalau dia jadikan surut, gharan di mana ghairan, turun meresap ke bawah. Jadi siapa di antara kamu yang mampu untuk mengeluarkan air itu kembali? Maka tidak ada siapa.